Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Selamat pagi untuk sesi bangun. Dah aku buat apa ni? Hari Jumaat, masih tidur lagi ke? Tapi ada juga orang hari Jumaat ni dia tengah cuti, especially di Pantai Timur, di Kedah dan mungkin di Johor juga. So selamat bercuti atau berehat. Tapi saya rasa kebanyakan daripada kita kena kerja lah. Kalau you business owner pun tak payah nak acah-acah cuti sangat, sebab biasanya memang tak cuti pun. Bisnes memang kena teruskan jalan, sebab kita tak boleh nak lemah-lemah lagi. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, seperti biasa kita bersiaran secara langsung di Seksyen 13 Shah Alam. Cuma hari ni masih lagi kita bersiaran di dalam pejabat, sebab ada kekangan logistik orang panggil. So tak apa, kita live aja sebab topik hari ni pun saya rasa agak pandu dan saya harap akan beri manfaat kepada anda semua. So Alhamdulillah, terima kasih Cikgu Kapten. Waalaikumsalam Cikgu Kapten. Saya memang sangat gembira lah Cikgu Kapten antara penonton setia lah live yang saya jalankan. Sebelum ni kena block. Weh, bahaya Sekarang Facebook suka block kalau banyak komen dia kena block. Okey. So tuan-tuan dan puan-puan, nama saya Nasrul Hadi. Saya adalah Vice President untuk Richooks International Sdn Bhd. Dan saya juga hari ini sangat-sangat bersyukur dah sampai hari Jumaat pertengahan bulan Februari. Saya betul-betul rasa banyak lagi saya nak kena share, banyak lagi saya nak kena buat untuk tahun 2020 ni. So saya harap salah satu perkongsian hari ini akan lebih membantu anda semualah. So sebelum saya pergi lebih jauh tuan-tuan dan puan-puan, saya nak tanya, adakah suara saya jelas? Adakah visual saya jelas? Dan jika kedua-duanya jelas, tulis itu jelas. Jelas dan terang, tulis itu jelas dan terang, so that saya boleh teruskan saya punya sesi pada pagi ni. Sebab sesi pada pagi ni bukan biasa-biasa. Sesi pada pagi ni adalah something yang saya rasa saya kena buat, sebab saya membaca terlalu banyak benda yang berlaku. Ada banyak benda saya nak kena share, dan sesuatu yang saya rasa anda kena bertindak sangat pantas, sebab benda ni tak mudah untuk saya luahkan, dan dia adalah melibatkan tentang ekonomi. Waalaikumsalam Tuan Eddie Aswan. Terima kasih Tuan Eddie Aswan, antara titan yang saya sangat segani, seorang student yang sangat taat dengan founder kami Dr. Haji Osman dan juga Richooks. Terima kasih Tuan Eddie. So betul kata Cikgu Kapten, anda yang sedang menonton di page Nasrul Hadi, page saya, pergi pindah ke grup Nak Urus Bisnes sekarang. Sebab nanti saya akan teruskan live ni di page support group Nak Urus support group EFP dan close group Nak Urus Bisnes. Di page Nasrul Hadi saya akan cut sekejap lagi. Sebab apa saya buat macam ni tuan-tuan dan puan? Sebab saya nak anda pergi ke group Nak Urus Bisnes. Sebab dekat page Nasrul Hadi ni saya nak, orang kata nak kejutkan anda daripada tidur. That's why kita panggil sesi ni sesi bangun. Cikgu Kapten tengah goreng ayam pagi-pagi goreng ayam. Ni untuk niaga ke untuk apa ni sebenarnya ni? Terima kasih kerana sudi untuk goreng ayam. Itulah masalahnya bila kita nak live, kita nak bersin. Itu benda yang paling menakutkan bila kita nak live, kita terpaksa bersin. So jangan bersin dulu. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih Tuan Syed Rizwan, Syed Abdullah. Okey, apa saya nak cerita hari ni? Sebelum saya tamatkan di page Nasrul Hadi, saya bagi tahu topik dulu. Tolong pindah sekarang ke grup Nak Urus Bisnes, sebab saya nak teruskan sesi ni. Okey. Semalam saya ada cakap tentang kadar pertumbuhan ekonomi. Kalau you all sempat tengoklah. Terima kasih Puan Azizah Khairi dah pindah dari page. Terima kasih. Okey, sekarang ni kita tengah ada satu isu yang sangat besar tuan-tuan dan puan-puan. Actually bila kita baca berita balik, sebenarnya sangat-sangat mencabar tentang cabaran ekonomi pada tahun 2020 ni. Dia bukan sekadar disebabkan ekonomi Malaysia saja. Ekonomi Malaysia memang tengah mencabar, tapi dia tambah mencabar disebabkan aspek-aspek luar, seperti coronavirus yang sedang berlaku sekarang ni. So dia memang sangat efek. So saya nak anda yang di page Nasrul Hadi pindah sekarang, sebab saya nak teruskan. Sebab saya baca terlalu banyak benda yang saya sangat-sangat perlu buat sesuatu pagi ni. Saya nak grip anda balik. Tuan Rizal, Muhammad Saleh, terima kasih Tuan Rizal. Pindah sekarang ke grup Nak Urus Bisnes. Tuan Rizal, titan kita, bukan biasa-biasa. Dengan kata semalam dia dah dapat tips daripada these few days, dia dapat tips daripada Dr. Azizan sendiri untuk sesi one on one. Dia kata dia dah bagi value, dah berapa juta dia bagi value untuk sesi tu. Tahniah Tuan Rizal. Okey, saya sambung terus di grup Nak Urus Bisnes dan support grup EFP. Anda di Nasrul Hadi, pindah sekarang. Okey?
Okey, kita jumpa sekejap lagi. Okey, so anda tuan-tuan dan puan-puan di close group nak urus bisnes dan di Facebook support group Richard. Okey. Actually kan, just nak share lah tuan-tuan dan puan-puan. Saya ada baca satu berita. Saya ada beberapa berita tentang novel coronavirus ni. Dia orang sekarang panggil nama pendek dia COVID-19. COVID-19. Okey. Aku tuan-tuan dan puan-puan adalah apa yang berlaku adalah dia macam ni. Sebenarnya benda ni agak serius sebenarnya. Dia dah sedang dalam proses nak serius. Dan sebenar-benarnya kita di Malaysia ni tuan-tuan dan puan-puan, actually kalau just nak share, semalam saya ada share pasal kelebihan ekonomi tu. Kita di Malaysia ni sebenarnya memang dah ekonomi ni dah agak situasi sikit disebabkan pada hujung suku keempat 2019 itu antara kadar pertumbuhan ekonomi yang paling mencabar sekali sejak 10 tahun yang lalu di Malaysia. Yang mana tahun lepas kadar pertumbuhan ekonomi cuma 4.3%, sedangkan 2018 4.7%. You orang mesti rasa point tu sikit je, tak ada kesan kot. Dia ada kesan walaupun berapa point, sebab kita cerita pasal ekonomi negara, bukan ekonomi rumah tangga. Kalau ekonomi rumah tangga, poin-poin tu tak ada hal lah. Ini ekonomi negara, nilai dia berbilion-bilion ringgit. So bila 0 point something tu pun dah memberi kesan sebenar-benarnya tuan-tuan dan puan-puan. So saya nak share satu benda hari ni, macam mana kita nak hadapi cabaran ni. Apa yang kita patut buat dalam bulan ni dan beberapa bulan akan datang. Sebab terlalu banyak spekulasi tuan-tuan dan puan-puan yang mengatakan sama ada apakah kesannya tentang coronavirus ni, apa kesan dia, apa dia punya impact dia kepada business owner, especially business owner yang terlibat dengan bisnes dia memerlukan supply daripada negeri luar, terutamanya negara China. Dia perlukan dari supply dari luar. So anda kena berhati-hati sekarang. Anda kena berhati-hati, bukan saya kata jangan buat bisnes. Berhati-hati dengan cara penggunaan cash, cara pengurusan costing, cara banyak benda kena berhati-hati. So hari ni saya nak bagi tahu tips yang mungkin akan membantu anda untuk bagaimana tangani situasi ekonomi ni. So adakah anda sedia untuk saya share tips ni? Tekan types ni, tips. Types pula dah, tips. Siapa ready tulis situ ready? Tulis ready. Tulis ready, saya ready, tulis situ ready. Salam Jumaat Puan Ika, Afika, Ismail. Terima kasih. Good morning, good morning. Okay. Tulis itu ready. So kalau ready, kita akan teruskan shipping dari China stop sampai 20 hari bulan ni. Yes, itu dia. Banyak benda yang ni. Okey, sedia. Terima kasih Tuan Rizal. Terima kasih Cikgu Kapten. Okey. Tips nombor 1, macam mana nak tangani situasi melibatkan ekonomi tengah mencabar ni. Tips yang pertama adalah tips yang paling penting sebab dia melibatkan duit masuk. So bila kita sebut pasal duit masuk, tips yang pertama tuan-tuan dan puan-puan adalah anda mesti ada sasaran untuk pastikan duit masuk sepantas kilat. Apa maksud dia tu? Sampai sini buat bisnes, dia jenis yang tak bagi hutang dekat orang. Maksudnya dia cash basis. Mungkin Puan Noni Ayub lah, sebab dia buat bisnes makanan. Cikgu Kapten juga jenis yang bagi barang terus dapat duit, bagi barang terus dapat duit. So bagi mereka yang buat bisnes macam ni, anda sangat bertuah ataupun sangat bijak, sebab bisnes macam tu bagus, tidak membenarkan orang berhutang. So bagi barang, bagi servis, dapat duit. Bagi barang, bagi servis, dapat duit. Senang, tak payah cerita-cerita banyak. Yang menjadi cabarannya adalah mungkin orang macam Tuan Rizal, dia kontraktor. ID, kontraktor ID semua lebih kurang macam tu. Dia kena benarkan orang untuk berhutang dengan dia. Meaning selagi job tak siap, duit tak dapat. Sebab dia proses nak siapkan kerja tu ambil masa yang panjang. So tuan-tuan dan puan-puan, itu anda kena sangat hati-hati, sebab anda kena cepatkan duit collection tu segera. Dah lah cepatkan, segera pula tu. Sebab ramai business owner, masalah mereka adalah, saya dah share satu benda lah. Boleh saya share satu benda? Semalam ada satu klien datang untuk sesi PES di Pejabat Richworks. Sesi PES ni sesi khas, kita buat dalam skala kecil.
bawa masuk secara ada sesi istimewa lah, eksklusif. Peserta datang ke kelas Richworks dan kita share lah beberapa tips tentang bagaimana nak bantu perkembangkan bisnes mereka. Boleh saya share? Boleh saya teruskan share? Okey. Apa yang berlaku tuan-tuan dan puan-puan adalah apa yang berlaku adalah ada salah satu business owner ni, dia buat bisnes bukan biasa-biasa, terlibat dalam bisnes oil and gas. So bila dia tunjuk, mungkin tim saya bijak lah, tim saya memang ramai bijak, tim konsultan saya, dia minta peserta tu hadir bersama bawa dengan laporan kewangan. Mungkin ada orang nak access lah katanya. So just so happen semalam saya ada kelapangan sikit, saya bantu untuk saya access laporan kewangan business owner tersebut. So apa yang berlaku tuan-tuan dan puan-puan, saya tengoklah balance sheet dia. Itu penting bila ada balance sheet, itu penting bila ada P&L. Dapat dekat orang macam saya boleh analyse there and then. Segera saya boleh analyse. So apa saya buat, saya tengok, okey. Kalau dari segi level cash beliau memang sangat-sangat mencabarlah, tak memberangsangkan. Sebab first saya tengok dia punya profit and loss account. Saya tengok profit and loss account, saya nampak dia punya sales dengan profit tinggi. Alhamdulillah, maksudnya bisnes tu boleh pergi. Dan saya tengok dekat dia punya balance sheet. Sebab tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita buat bisnes, sales tolak kos semua, dapat profit, betul? Profit ni sama dengan duit. Konsep asas sebenarnya, contoh anda jual barang RM10, kos anda jual barang tu RM5. So berapa untung anda? RM5, betul? Dan kalau dari segi logik duit juga, kos sales RM5, RM10, orang bagi duit RM10, kita punya kos RM5, kita bayar supplier, bayar apa semua RM5. So balance duit kita tinggal RM5, betul? Betul? Dapat sekarang? Boleh? Dapat ke tak ni? Faham ke tak ni? Okey. By right sepatutnya kalau orang tu buat bisnes juta-juta, dia tolak semua kos dia pun juta-juta, tapi dia punya profit juta-juta, patutnya duit dia berapa? Patutnya duit dia juta-juta. Boleh tangkap ni? Malangnya tuan-tuan dan puan-puan, malangnya sebenar-benarnya duit dia tak ada pun juta-juta. Sebab bukan semua orang terus bayar bila ambil servis dia ataupun beli barang dia. Korang ni ada lagi ke tak ni? Macam tak ada je, fokus sangat ni. Terlalu fokus ke atau terlalu tak faham ni apa yang saya cerita ni? So itu yang saya nak beritahu adalah anda ada business owner, mereka terpaksa bagi hutang dekat orang. Tak apa, tak ada masalah bagi hutang. Tapi ada yang hutang tu tak dapat collect balik, ambil masa untuk collect balik. So tidak memberangsangkan lah, especially dalam keadaan ekonomi mencabar ni. You dah deliver service, you dah bayar kos, duit tak dapat. Dan tuan-tuan dan puan-puan, kalau ikut contoh semalam saya tengok, bukan biasa-biasa orang tengah hutang beliau lah. Sangat banyak. Orang kata boleh pergi haji balik hari lah. Mana ada orang boleh pergi haji balik hari? Pergi umrah balik hari boleh, InsyaAllah. Pergi umrah balik hari tak ada masalah. Kalau ada jet peribadi, naik pergi Riyadh, pergi Jeddah apa semua, turun balik tak ada isu. Sekejap je, sekejapan je orang kata, dengan nilai orang hutang dia tu. So saya nak anda sekejap lagi, habis saja live, benda pertama anda kena buat adalah tengok balik list berapa, ada tak lagi orang hutang you. Kalau ada, anda terus chase, call, WhatsApp, bang tolong bayar hutang saya bang, saya nak pakai duit ni. Terus buat, jangan delay lagi, sebab ini sangat-sangat serius. Okay. Sorry, Tim ambil tisu sekejap. Ni masalahnya. Kita terlalu fokus sangat nak buat live sampai kita udara. Okay. So faham ke tak faham ni? Saya nak anda semua tolong saya untuk collect payment tu secepat mungkin. Jangan tinggalkan, Jangan delay. Collect payment secepat mungkin. Itu tips pertama. So kalau anda punya bisnes adalah jenis cash basis, ambil cepat-cepat, which is teruskan. Jangan berhenti buat bisnes cash basis ni. Tapi kalau anda punya bisnes adalah perlu buat hutang, then anda jangan berhutang lama lah.
Okey, tuan-tuan dan puan, dapat poin pertama, collect payment secepat mungkin. Semangat sikit. Saya dah bersin baru semangat lagi. Okey, boleh. Dapat poin pertama. Okey, bagaimana cara nak collect payment ni secepat mungkin? Tadi ada orang tanya pasal deposit. Okey, deposit ni, kalau ada payment anda buat bisnes, collect deposit. Especially anda bisnes yang melibatkan servis. Even produk pun bagus juga. Ambil deposit dulu. Dan tips tentang ambil deposit ni tuan-tuan dan puan-puan adalah, at least deposit tu boleh cover you punya cost, sebahagian daripada you punya cost. Jangan maksudnya ambil deposit tu untuk rolling balik. Untuk rolling balik secepat mungkin. That's why pentingnya kena faham, boleh ambil deposit, cepat-cepat ambil deposit. Itu yang pertama. Lagi satu adalah, anda boleh buat satu lagi cara yang mungkin ramai yang tak pernah buat, mungkin anda boleh cuba tuan-tuan dan puan-puan, adalah anda galakkan anda punya bisnes buat apa tahu, anda punya klien bayar ikut post dated check. Macam mana kami buat untuk Titanium dan Spire. Perasan ke tak perasan? Walaupun Spire dengan Titan bayar setiap bulan, betul? Boleh je kami minta tiap-tiap bulan call, tapi tidak. Kami bertindak lebih pantas. Kami minta post dated check. Post dated check ni, check yang ditarikh dia tu dikemudiankan tarikh dia. Macam contoh siapa Titan Spire kat dalam ni, semua tahulah. Kalau anda Titan ataupun Spire, kami galakkan anda bayar menggunakan post dated check untuk bayaran bulanan tu. So kami dah dapat siap-siap dah post dated check anda ni. Faham ke faham ni? Itu cara terbaik untuk dapatkan collection segera. Bukan kita suka-suka ambil post dated check ni. Itu skill sebenarnya. Saya harap anda belajar tentang benda tu. So kalau anda ada bisnes, anda ada kontrak, ada jadual bayaran, buat jadual bayaran. Kalau tak ada jadual bayaran, cipta jadual bayaran. Biar orang boleh bayar tu dari awal. Saya memang collect deposit dari wholesale purchaser, tapi kena disiplin bayar supplier. Yes. Bagus. Bagus Puan Nick. Itu cara yang terbaik sebenarnya. Wholesale purchaser tu orang yang beli banyak lah tu untuk Puan Nick di AFP dia komen. Okay, itu cara dia. Pertama, of course, collect deposit. Kedua, collect post dated check. Kalau untuk tips yang pertama ni, tips tentang collection. Okay, boleh? Bagus? Okay, tips kedua. Okay, tips yang kedua tuan-tuan dan puan-puan, bagaimana nak tangani situasi ekonomi tengah mencabar ni. Siapa nak tahu ready? Tulis itu 2. Tulis 2. Tulis itu 2. Tulis 2. Tulis 2. Tulis 2. Sangat clear. Tulis 2. Terima kasih Tuan Ali Sungai. Sungai semua okey tak tercemar lagi dekat Taman Negara. Tuan Ali, Tuan Ali ni dia ada resort. Resort lah, saya panggil resort lah, dekat Taman Negara. Tuan Ali tulis sikit resort dekat mana exactly. Okey, nombor 2, tulis itu 2. Tak ada siapa tulis 2 ni. Dapat ke tak dapat ni? Dapat ke tidak dapat ni 2 ni. Okey, bila kita cerita pasal payment masuk, kita pun ada payment keluar juga, betul? Okey, tuan-tuan dan puan-puan, ni memang kasar sikit lah, tapi kita boleh cuba. Which is kami di Ricut pun cuba juga sehabis daya. Yes, payment kena cepat masuk. Tapi ada certain part, bila kita nak bayar balik supplier kita, jangan terus bayar tuan-tuan dan puan-puan. Manage cash flow anda dengan baik. Yes, payment cepat-cepat akan masuk, tapi bila anda nak bayar klien, nak bayar supplier, jangan bayar segera. Manage cash flow tu dengan baik. Mungkin macam you rasa macam tak adil Tuan Nasrul, kita minta orang bayar tapi kita tak nak bayar orang. Tidak. Saya tidak sebut langsung tidak bayar orang. Saya cuma cakap uruskan pembayaran. Manage payment out. Delay payment. Delay payment dengan no payment, dua perkataan berbeza. Faham Maksudnya anda uruskan payment keluar tu, ada jadualnya, sebab anda nak manage the cash flow. This is seni yang paling mahal sekali tuan-tuan dan puan-puan, yang Ricut saja. Bukan kita sengaja tidak mahu bayar orang, kita bayar dengan berkala. Maksudnya kita dapat duit baru kita bayar. That's why kita kena kejar duit dulu. Bukan kita bayar dulu baru nak kejar duit. Salah tu. Kita kejar duit dulu, ada duit kita bayar. Atau kalau kita kejar duit dulu, banyak sangat kita kejar, tapi adakah kita kena terus bayar? Tidak semestinya. Kita kena manage bayaran keluar tu dengan sangat-sangat bijak. Faham ke faham ni? Korang ni ada lagi ke tak ni? Macam kes saya, ya Tuan Rizal. Macam kes Tuan Rizal lah sebenarnya. Tuan Rizal punya kes agak kritikal juga sebenarnya.
Sebab you kena bayar supplier cepat. Kalau tidak job tak jalan. Saya dah apply payment 2 kali sebulan. Tahniah Tuan Syukri Omar, good job. 15 dengan 30. Maksudnya boleh je buat payment ni sekali-sekala. Bukannya kena payment tu hari-hari. Adakah Tuan Syukri pernah join kelas cash flow? Sepatutnya pernah lah ni. Kalau pernah boleh tinggalkan nombor telefon biar tim kita call. Nak dengar apa yang Tuan Syukri dah berjaya capai. Boleh Tuan Syukri? Tinggal nombor telefon DM tim kami biar tim kita call. Atau tim kita PM kalau you rasa nak jadi salah seorang daripada yang di showcase kalau pernah pergi kelas. Saya tengah buka ruang untuk mereka yang pernah hadir kelas saya untuk share apakah pengalaman anda. Nanti kita boleh war-warkan success story you. So you boleh dapat free marketing, you boleh dapat dikenali, orang boleh doakan you dengan berjaya. Boleh? Siapa rela ni nak dijadikan testimoni untuk program saya ni? Ya, EFP. Terima kasih Tuan Syukri. Tim nanti DM Tuan Syukri kalau dia willing nak share pengalaman dia lepas belajar EFP. Okay? So itu yang kedua. Saya cakap tadi pasal delay payment. Apa contoh cara nak delay payment? Bayar sikit-sikit. Okay, siapa sini ada banyak hutang, tuan-tuan dan puan? Siapa sini ada hutang? Siapa sini ada hutang yang banyak? Saya nak ajar tips, boleh? Ni bonus saya bagi. Siapa suka bonus? Tulis situ, suka bonus. Siapa sini suka bonus? Saya nak ajar something, bonus. Terima kasih Tuan Kazim Hasan. Boleh juga kalau nak share. Okey, cepat. Siapa sini suka bonus? Saya nak share satu benda, tips bonus bagi mereka yang terlalu banyak hutang. Yang terlalu banyak hutang. Tadi Puan Mi Maria tanya nak collect payment bulanan payah agak. That's why kena naikkan value you punya kelas Puan Mi Maria, supaya orang akan rasa rugi. Dia sebenarnya kalau orang tak bayar jangan bagi masuk kelas tu je. Macam kami di Ritual. Taklah. Adalah certain measures yang kami sangat-sangat strict. Kalau tak bayar kita bukan tak nak layan, cuma kita tak boleh nak entertain secara penuh. Sama lah tu. Okey. Siapa nak saya share bonus ni? Macam tak ada je dan saya teruskan lah. Saya teruskan untuk tips yang ke 3. Atau you all nak bonus ni, saya nak bagi tahu bonus ni, tips bonus macam mana orang banyak hutang nak settle situasi dia. Suka bonus. Terima kasih Dr. Mariana. Okey, suka bonus. Terima kasih. Okey, dekat EFP je lah saya share. Dekat nak urus bisnes ni tak ada siapa tulis suka bonus ni. Okey, saya share dekat grup EFP je. Saya tutup dekat ni, dekat grup nak urus bisnes ni saya tutup. Okey, terima kasih Cikgu Captain. Okey, kalau anda banyak hutang tuan-tuan dan puan-puan, hutang tu banyak, benda pertama anda kena buat adalah, saya sentiasa percaya kita boleh berbincang. Dan kalau anda ada hutang, especially hutang dengan supplier, ambil phone, bercakap dengan dia. Okay, bercakap dengan dia tuan-tuan dan puan-puan adalah apa tahu caranya? Anda cakap dengan orang yang anda hutang ni, bos, saya nak minta tolong. Saya nak bayar you punya hutang, tapi buat waktu ni saya tak boleh bayar sekaligus. Saya tak boleh bayar banyak-banyak. Apa saya nak propose dekat bos? Boleh tak setiap minggu saya secara konsisten bayar you certain amount? Sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Sikit-sikit confirm habis. Saya tak boleh bayar you. Contoh awak hutang dengan bos tu 20,000. Bos tu minta bayar 20,000 ataupun dia minta 10. Awak cakap dengan dia, bos, saya tak boleh bayar. So boleh tak tolong saya bos? Saya pun masih mau servis you, saya faham. Tapi you tak mau bagi saya barang unless saya settle you punya payment. So what if bos macam ni, saya bayar sikit-sikit, mungkin 1 bulan saya bayar you 2,000, 5 bulan saya boleh settle you 10,000. Saya settle 10,000, you continue serve saya, tapi itu 2,000 saya maintain bayar every week. You boleh kasih tolong saya tak? You pun tengah mau bisnes, mau duit, saya pun mau duit. Saya bayar sikit-sikit dulu. Okey tak okey? Itu cara negotiate bila you berhutang. Sebenarnya orang yang dia hutang ni sebenarnya dia tak nak you tak bayar. Dia tak nak you tak bayar, dan dia pun tak nak pergi bawa kes you pergi court ke, bawa kes you ke mana-mana, sebab dia akan buang masa dia, nak kena pergi bayar lawyer, nak kena hantar surat semua, buang masa dia. Dan dia pun tak nak sebenarnya you tak bayar, sebab kalau you tak bayar dia tak dapat duit. Tapi dia pun tak nak bagi you diskaun juga, sebab memang you dah ambil servis tu. In the first place you dah minta diskaun dah pun masa sebelum dapat invoice. Tapi bayar sikit-sikit, bayar secara konsisten. Sebab bila you bayar, anda yang hutang dengan orang ni bayar secara konsisten,
Dia sebenarnya membantu cash flow kedua-dua belah pihak. First of all, of course, bantu cash flow anda. Sebab anda bayar tu bukan sekaligus. So, kan saya cakap tadi, tips pertama, payment kena masuk banyak-banyak. Bila anda ada duit, baru anda bayar. So, anda bayar sikit. Faham ke faham? Bayar sikit-sikit. Tapi at least dia dah kurangkan beban ni. Isu dia adalah bila ada orang dia berhutang, dia tak nak pergi call, angkat telefon, cakap dengan orang yang dia hutang tu nak minta tolong bayar macam tu. Tak try tak tahu, tak cuba mana boleh tahu. That's why kena try, kena negotiate. Ini kelemahan ramai business owner yang saya nampak. Bila dia ada hutangnya, dia terus jam, tak nak fikir dah. Samalah hutang dengan orang perseorangan ataupun hutang dengan bank. Boleh negotiate sebenarnya, minta tolong. Sebab kita still bercakap dengan manusia. Sebab in the first place, vendor atau supplier tu sebenarnya adalah orang yang you kenal, yang you baik. Orang yang banyak hutang, sila berbincang dengan supplier anda. Cuba tak tahu. Sebab supplier tu pun tengah ada masalah juga. Dia pun sedang hadapi kelembapan ekonomi yang sama. Dan mungkin dia pun tengah tengok live saya ni. At least daripada tak dapat apa-apa, baik dapat duit. Kalau nak berkeras sangat pun tak mendatangkan apa-apa faedah. Kita nak, ada ke? Kalau ada orang hutang dengan kita berkeras juga. Nak juga 20,000, nak. Kalau tak, saya hantar gangster pukul. Tak macam tu. Sebab hantar gangster pukul, kalau orang tu mati, langsung kita tak dapat duit, kita pula masuk jail. Faham ke faham? Anda kena faham konsep ni tau. Konsep tu bayar tu secara perlahan sikit-sikit tu, dia akan membantu sangat-sangat tentang cash flow anda. Bagus tak tips ni? Tips ni bagus sebab saya memang pernah buat. Saya pernah, to be honest with you guys, saya pernah banyak kali berada dalam restructuring proses juga di Richworks. So ni antara tips yang saya pernah buat. Saya sendiri pernah buat dan saya berjaya settlekan. Daripada tak boleh settle, kita tengok amount tu besar gila, kita dah serabut, macam mana nak settle ni. So saya dengan team dapat nasihat daripada Doc, daripada Jerry, daripada senior-senior semua. Kita dapat nasihat tu, saya sendiri pergi negotiate. Alhamdulillah settle. Daripada tak settle langsung. Tapi of course lah, kena berani lah. Saya lah jadi mangsa je. Begini muka ni, nampak ni. Ini yang pergi. Of course kita akan cakap, yang hutang bukan bos ke? Ya, bos bukan hutang. Bos subscribe the service. Tapi kisah lama. Tapi saya okey je. Saya belajar sesuatu. Dia bukan hutang lah tuan-tuan dan puan-puan. It's just that tak diuruskan dengan baik sebelum ni. Benda biasalah, kadang-kadang kita baru nak belajar. So saya pergi, tadah muka saya, buat muka baik sikit. Buat muka baik je, macam ni lah, buat muka baik, minta tolong, negotiate. Alhamdulillah settle. So lama-lama settle lah. Senang gila tuan-tuan dan puan. Okay, boleh? Tu tips je. Mudah je tips tu. Cuba buat. Okay, last tips ketiga. Tadi tips bonus, ni tips ketiga. Macam mana nak hadapi situasi dalam kelembapan ekonomi ni. Ini satu tips yang kalau ekonomi tak lembab pun kena buat. Ekonomi lembab apatah lagi kena buat. Okay, satu benda anda kena ingat, apa saja anda buat. Ready? Tulis itu 3. Tips ketiga, 3 final, 3 akhir. Tips terakhir malam ni, tulis itu. Malam ni pula, pagi ni, malam. Dah terasa malam dah, pagi. Jangan risau, ni pagi. Nanti kalau saya tunjuk kamera depan tu, ni memang pagi. Kalau anda tak percaya, pagilah. Betul, pagi. Tengok jam ni, 9.30 pagi. Betul, 9.30 AM. Okey, tips 3 final tuan-tuan dan puan-puan adalah, bukan malam cikgu Captain, ni bukan recorded. Tak malam. Kalau ni recorded, saya tak tahu you tulis malam. LMLM, multi level marketing, tanda soal. Tuan kami Ahmad 3 dot final. Ingat real life, bukan real life. Ni memang betul. Bukan real life. Ingat real life. Hi. Tengok saya tulis balik supaya nak membuktikan. Okay, Tuan Rizal dekat EFP ni pun tulis 3 final. Tuan Rizal seorang je nak tahu yang final ni. Okay, tuan-tuan dan puan-puan, yang final ni, apa saja anda buat tuan-tuan dan puan-puan, seriously, jangan berhenti menjual. Jangan berhenti buat sales. Jangan give up. Itu saja benda yang boleh selamatkan kita dalam keadaan sekarang. Dan mungkin you all kata, Tuan Rasul, ekonomi tengah mencabar, macam mana saya nak naikkan sale? No. Saya dah cakap banyak kali. Semalam saya cakap kot, tak silap saya, dekat sesi live Kopi Panas. Banyak tempat lah saya cakap. Dan selalu yang Dr. Azizan pun selalu sebut. Dia cakap apa tahu? Walaupun ekonomi merudum, adakah sebenarnya orang tak ada duit tuan-tuan dan puan-puan? Adakah dalam zaman ekonomi merudum ni kerajaan tak bayar gaji dekat penjawat awam?
Adakah semua bisnes tak payah gaji kepada pekerja? So maksudnya apa? Yes, ekonomi memang turun, tapi bukan bermakna duit tak ada langsung. Cuma bezanya bila zaman keadaan macam ni, orang akan memilih dan berhati-hati untuk spend. Dan orang hanya akan spend, iaitu pelanggan, klien, customer semua, hanya akan spend kepada orang yang layak untuk terima duit daripada dia. So meaning apa? Teruskan buat sales, teruskan give value, teruskan beri keyakinan kepada pelanggan, teruskan layan pelanggan sebaik mungkin, teruskan buat live. Kalau kena buat live macam saya, teruskan buat live. Ekonomi mencabarlah saya lagi kena buat live sebab saya nak didik anda semua. Dan saya harap boleh gerakkan hati anda yang belum pernah pergi kelas saya ni untuk datang jumpa saya, sebab saya ada result. Itu sebabnya saya terus buat live. Mungkin kadang-kadang dia cakap, live dia ni makin hari makin merundum. Tak apa, saya terus buat live. Sebab ini je cara untuk saya bagi value. Ini je cara untuk saya teruskan keyakinan. Sebab saya tak boleh keluar TV, saya tak boleh keluar billboard, saya tak boleh buat apa-apa semua benda, sebab itu bukan strateginya buat masa ni. So apa salahnya saya buat je live ni? Sebab ini pun percuma. Saya ambil masa sehari mungkin sejam, pagi setengah jam, petang setengah jam. Most of the time dah lebih berapa jam dah. So saya buat aja. So sama juga dengan you all. Kalau saya boleh buat, kenapa you all tak boleh buat? You all lagi senang nak buat sebab you all ada barang. Saya jual Helio je katanya. Katanya ada orang kata macam tu. So kita okey je lah. Kita terima je lah hakikat yang sebenarnya orang jual Helio ni lah yang sebenarnya ikhlas nak bantu anda, tuan-tuan dan puan-puan. Okey? Faham ke faham? So teruskan buat sales. That's why kita suka untuk anda terus belajar dengan Richworks. Sebab kami sentiasa upgrade kami punya knowledge. Kami sentiasa ambil peduli tentang perkembangan semasa. Sebab you all mungkin tak baca surat khabar, kami sentiasa baca surat khabar. Kami sentiasa update tentang keadaan. That's why baru-baru ni siapa sini Titan? Tuan Eddie Aswan ada Titan, Tuan Rizal tadi ada Titan. Disebabkan situasi semasa, untuk ICM kali ni, Inner Circle Meeting untuk Titanium, kami decide untuk buat di Kuala Lumpur sahaja. Sebab bab kata doktor malam tadi, untuk sesi weekly Zoom, doktor cakap apa tau? Kat mana-mana negara dekat dunia ni, Lazaz yang selamat dekat Malaysia juga, Alhamdulillah, setakat ni. So kita buatlah terus dekat Malaysia. So kita teruskan buat ICM tu di Malaysia, di Kuala Lumpur, InsyaAllah. Bagi mereka yang dah tahulah, di Mandarin Oriental Hotel, hujung bulan 3 sampai awal bulan 4, lebih kurang sebelum puasa. So kita akan buat ICM bersama dengan gala dinner juga untuk tahun ni. So itulah konsep dia. Sebab kita memahami situasi. Kita tahu ramai Titan sebenarnya dah berkira-kira dah nak pergi overseas, tapi kita cakap tak apalah, kita buat dalam Malaysia je. Okey? Boleh? So itu saja tuan-tuan dan puan-puan untuk pagi ni. Saya ucapkan anda semua teruskan hari Jumaat, jangan lupa bersedekah, jangan lupa berselawat. Bagi yang para jejaka, jangan lupa pergi solat Jumaat, InsyaAllah. So saya doakan anda kaya dan berjaya. Saya harap bermanfaat sesi ni. Cuma esok, okey, last saya nak bagi tahu, esok kita ada Richworks Mega Live. Richworks Mega Live di page Azizan Osman dan juga di Richworks sendiri, page Richworks. Esok pagi pukul 9 pagi tepat, insyaAllah, Richworks Mega Live. Nantikan, kita ada sangat-sangat special esok. Ada banyak muka-muka akan berada di dalam sesi live tu. Sangat kejutan, seriously. So saya harap anda bersama-sama dengan kami esok pagi di sesi Richworks Mega Live 9 pagi. Nantikan, kita akan war-warkan. Anda yang di page Azizan Osman, anda di page Richworks, nantikan sebab kita akan bagi tahu, akan spam semua orang. Richworks Mega Live esok boleh? Okey, terima kasih tuan-tuan dan puan-puan. So esok saya tak ada sesi bangun, sebab saya terlibat dengan Richworks Mega Live ni. So esok tak ada sesi bangun, esok ada Richworks Mega Live. So kita akan watch party dekat semua page ni, page saya, NUB, EFP. Kita akan watch party kan Richworks Mega Live ni pukul 9 pagi esok. So nantikan tuan-tuan dan puan-puan. So esok tak ada bangun, esok Mega Live. Okey? Boleh? Okey, terima kasih tuan-tuan dan puan-puan. Take care. Assalamualaikum.